To record back. Okay. Jadi itu ya. Itu adalah pembuatan untuk course guideline anda. Kemudian nama unit untuk buku scrap. Okey, kat sini dekat depan tu, dekat cover dia, tulis nama kumpulan. Ikutlah nak guna nama kumpulan apa, itu terpulang pada anda dan juga ahli kumpulan. Kemudian appoint seorang sebagai ketua, kemudian penolong ketua dan juga ahli kumpulan, siapa mereka yang merupakan ahli kumpulan anda. Macam kita cakap tadi lah, kalau boleh semua muslimat satu grup, muslimin satu grup. Cukuplah, tak payah nak 2-3 grup. Kemudian nama unit untuk buku scrap. Katakanlah nama unit buku scrap ni, tema dia tadi adalah kemerdekaan. Nama unitnya apa? Contohnya anda fokuskan lagi tema kemerdekaan, tetapi semua tajuk itu berkaitan dengan perjuangan. Jadi tema anda kemerdekaan, tetapi tajuk buku scrap anda ialah perjuangan yang kekal diingatan. Contohnya lah, nama unit buku scrap tu ialah apa fokus anda. Itu akan jadi nama unit buku scrap ataupun tajuk buku scrap. Madam nak berapa tarikh nak bawa perasan. Satu page satu puisi. Satu page satu puisi. Letak 2 puisi, madam tak galakkan. Okey, sebab apa nanti madam beritahu. Okey, tarikh puisi tu nak ke? Okey, kalau ada tarikh puisi, letakkan tarikh puisi. Everything. Nama penulis, tarikh dia kalau dia ada, tulis semua, copy paste letak dalam buku kamu tu. Madam nak berapa jumlah puisi tu madam cakap tadi, minimum maksudnya yang paling sikit 15 muka surat, jadi kena ada 15 puisi, sebab biasanya memang puisi itu bersifat satu muka surat. Kalaulah panjang pendek tu ia bergantung kepada penulisan, tapi madam rasa baik awak pilih yang satu muka surat sahajalah. Jenis tulisan. Okay, untuk jenis tulisan pun madam tak ada tulis kat sini. Bagus awak ambil nota sikit. Okay, berkaitan dengan dua puisi tadi tu. Setiap puisi anda, bukan saja awak cari puisi, tetapi madam nak awak cari satu gambar yang berlatar belakangkan puisi itu. Contohnya puisi anda tu berkaitan dengan kemerdekaan seumur. Okey, ketuhanan. Okey, contohnya ayat itu berkaitan dengan ketuhanan. Bagaimana jiwa seorang hamba merayu kepada Tuhannya untuk pengampunan dosa-dosa dia, taubatlah contohnya kan. Jadi letak gambar puisi, cuma awak tepek tepi tu ada gambar. Jadi sebab tu madam tak nak 2 puisi satu muka surat ya, dia jadi very crowded. Madam nak ada puisi ada gambar. Gambar tu pun bagi kredit lah. Maksudnya gambar tu sumber dia apa? Awak copy paste sumber tu letak atas gambar, kecil je kat gambar tu. Okey, jadi dekat situ awak boleh nampak lah macam mana contoh dia nanti madam kongsi dengan awak. Satu contoh, awak akan tengok dekat atas setiap gambar tu ada dia punya link. So gambar orang tengah solat ke, gambar orang tengah bersujud ke, yang sesuai dengan puisi. So ada puisi ada gambar, ada puisi ada gambar. Dia bukan sekadar puisi kosong putih macam tu je kertas awak dengan puisi tak nak. Okey, awak ambil puisi, cari gambar yang sesuai dengan puisi tu. So buku gambar berkaitan dengan puisi. Buku scrap ni ia adalah sifat dia cantik dan menarik. Itu nama buku scrap. Dia bukan buku jurnal. Buku jurnal ni penulisan sahaja. Tapi buku scrap ni dia cantik. Dia banyak gambar, dia ada hiasan, dia ada border, tulisan dia pun cantik. Okay, kalau awak tanya madam, is it Times New Roman? Okay, madam, benarkah anda menggunakan apa-apa tulisan sahaja asalkan tulisan itu jelas dan terang untuk dibaca. Kan ada tulisan yang sengit, yang bersambung-sambung tu. Kalau payah nak baca, elakkanlah penggunaannya. Tapi kalau boleh baca, proceed. Okey, kadang-kadang font tu memang awak copy paste kan, puisi awak copy paste, tapi bila awak copy paste tu, awak tukar font, bentuk font, awak tukar color font, awak tukar size font supaya dia jadi cantik dalam satu muka surat untuk satu puisi. Letak pula gambar kat tepi. Cantiklah. Lepas tu dari segi langkau dia tu selalunya madam galakkanlah awak guna 1.5, 1.0 atau 1.5. Terpulang pada anda. Kalau anda rasa 1.0 tu tak cukuplah satu puisi, anda pendekkan dia punya langkau tu kepada 1.0 sahaja spacing dia. Supaya satu puisi tu betul-betul untuk satu page. So janganlah cari puisi yang panjang. Cari puisi yang cukup-cukup makan lah. Anda pun dah belajar kan tentang teknik-teknik puisi. Ada balada, ada soneta kan. Ada ada elegi. Jadi anda sendiri yang tahu apa yang anda nak. So
awak buat tu biar cantik benda tu. Okey, ingat buku scrap ni ialah sesuatu yang sangat cantik. Anda ada gambar dan sebagainya. Tulisan tu bergantung kepada kreativiti anda. Okey, bab 1 ni contoh je ni. Bab 1 ni bukan bab ni. Okey, isi kandungan ya. Kalau boleh tu isi kandungan tu sebelum daripada isi anda, sebab isi kandungan tak termasuk dalam 15 muka surat tadi. Cover isi kandungan, cover belakang tak akan masuk dalam 15 muka surat. 15 muka surat pertama bermula dengan pengenalan ni. Kalau boleh yang ni saya salah ni, bukan bab 1 bab 1. Bab 1 sebenarnya kat sinilah awak start dengan pengenalan. Tulislah dulu pengenalan buku scrap. Mungkin pendek je lah pengenalan buku scrap ni, apa tujuan awak tulis buku scrap. Kemudian penghargaan kepada siapa penghargaan pada siapa. Mungkin tulis sikit sebanyak ia berkaitan pada kreativiti, asalkan saya faham bahawa buku scrap ni apa temanya, apa tajuknya. Mungkin boleh beritahu kenapa awak memilih tajuk ni. Kan? Tema dia isu semasa masyarakat. Tetapi tajuk yang anda pilih ialah gejala sosial. Mungkin ada sebab kenapa anda memilih gejala sosial. Jadi beritahu dekat bahagian pengenalan. Kemudian lepas daripada tu, anda nak terus masuk kepada puisi, tulislah. Last kali nak buat penutup. Tulislah penutup last kali. Okay, jadi biar buku scrap anda ni sesuatu yang kreatif dan jelas untuk pembacaan. Okey. Hasil tulisan ialah tulen. Hasil tulisannya maksudnya untuk pengenalan lah. Pengenalan ni memang anda kena tulis sendiri. Kalau boleh tu anda bagi penghargaan tu pun kepada pensyarah, kepada penulis, kepada rakan-rakan grup anda. Sebut nama seorang-seorang. Orang kata hasil tulisan untuk pengenalan ni memang kena diri sendirilah yang tulis. Tetapi yang lain-lain tu anda tiru ataupun anda hasilkan tu, yang copy paste tadi tu, puisi-puisi, gambar-gambar tu kena letak rujukan. Yang tu wajib letak rujukan. Boleh ke penulis yang sama? Saya tak kisah penulis yang sama atau penulis yang berlainan. Cuma yang saya kisah ialah tema dia tu. Walaupun dia penulis yang berlainan, tapi walaupun dia penulis yang sama, tapi kalau tema dia berbeza, tak boleh ambil juga. Contohnya awak ambil puisi Ahmad Said. Tapi puisi kemerdekaan dia satu je. Dalam 10 tu satu je awak tengok dalam buku dia tu kemerdekaan. Takkan nak ambil yang lain tu sebab yang lain tu berkaitan dengan ketuhanan, berkaitan dengan politik, berkaitan dengan sosial kan. Tak sesuai dengan tema anda. Tapi kalau anda berjaya mendapatkan 15 puisi daripada seorang penulis yang sama untuk satu tema yang sama atau tajuk yang sama, okey terpulang, tak ada masalah. Boleh. Cuma pastikan isi itu menepati tema yang anda pilih dan tajuk yang anda nak letak pada buku scrap. Jangan sampai jadi cincai lah, jangan sampai jadi macam cendol, semua benda pun dalam tu kan. Kacang pun dalam tu, ais pun dalam tu, kan cendol pun dalam tu. Jangan jadi macam tu. Okey, biar dia hanya, kalau dia berkaitan dengan pejuang negara, letak pejuang sahaja. Berkaitan dengan gejala sosial sahaja. Tak nak campur-campur. Okey? Bagus soalan. So, tulisan lengkap. Okay, ini pun Madam silap ni. Sebabnya yang ni kita Madam terambil daripada yang lama. Hard copy Bukan hard copy. It's not hard copy. Awak hantar kepada Madam dalam bentuk .pdf. Okay, buat dalam dokumen. Tetapi save as .pdf. Faham save as .pdf. Kemudian hantar kepada Madam dalam Google Classroom. Jangan hantar melalui email, jangan hantar melalui WhatsApp. Hantar direct dalam Google Classroom. Madam akan buka satu bahagian dalam Google Classroom untuk buku scrap berkumpulan. Okey. Jadi penghantaran semua kena hantar ke tak? Hanya ada 2 saja penghantaran. Satu penghantaran daripada muslimin, satu penghantaran daripada muslimat. Ataupun awak nak buat macam mana grup ikut awak lah. Tapi hantar wakil ketua kumpulan yang tolong submit ke dalam Google Classroom. Okey. Faham setakat ni Madam bagi minggu serahan ni tak lamalah, dalam minggu ke-6 atau minggu ke-7 sila pastikan anda dah hantar. Paling lama minggu ke-7 lah. Mungkin dalam 22 hari bulan paling lewat untuk hantar. Ada 2 minggu. Tak susah, memang tak susah. Madam dapat siapkan buku scrap online ni secara PDF dalam masa 2 jam je Madam dah buat. Madam dah buat untuk budak pengajar Malaysia. Madam buat satu buku scrap untuk mereka sebagai contoh dan Madam tumbang untuk 2 jam. Memang copy paste, comel gambar, letak rujukan.
And after that, comel-comel sikit sebanyak tukar font. Lepas tu letak nama, buat penghargaan semua. Lepas tu save as PDF. Only in 2 hours kalau awak duduk rumah. So kata kalau awak ada 15 puisi awak kena cari kan. Bagi-bagilah tugas. Okay, Fazira berapa puisi. Anissa berapa puisi, Akilah berapa puisi bila awak bagi grup awak tu, Amili berapa puisi, berapa orang je perempuan ni? 1 2 3 4. 4 perempuan, 4 lelaki. Hamzah, Muhammad Aikal, Fikri dan Amri. Okey, 4 perempuan, 4 lelaki. Awak bagi puisi tu, okey. Kemudian dah dapat semua, kumpul semua tu, masukkan dalam satu dokumen. Copy paste masuk dokumen. Orang yang terakhir sekali ialah orang yang akan edit. Dia lah yang akan edit, dia akan comel, dia akan letak gambar, semua orang lain akan bagi semua puisi dan juga gambar. Contohnya macam Amili kan. Amili kata, okey saya jadi editor. Last kali saya yang akan kumpul semua. Okey, jadi Anissa, Akilah dan juga Fazira, saya nak awak bagi saya puisi dan juga gambar. Satu puisi, satu gambar. Satu puisi, satu gambar. Sekali dengan nama dan juga rujukan. Gambar tu pun saya nak rujukan. Awak bagi ke saya dalam bentuk dokumen, Word. Jadi semua member awak akan hantar Word kepada awak. Dan Amili contohnya sebagai editor, Amili akan ambil tu, copy paste masuk ke dalam yang orang kata yang draft besar dia. Draft utama dia. Masuk copy paste. Lepas tu Amili akan edit font, edit semua. Comelkan. Dah siap, save as PDF, save dulu as PDF, save as Word jugalah. Word tu akan jadi template dia, master copy dia ya. Save as PDF, hantar pada member-member, hantar pada Akilah, pada Anissa, pada Fazira, tanya, comel tak gini? Tanya, comel tak gini? Ada apa-apa tak nak tukar? Jadi di situ berlaku perbincangan. Itu kerja berkumpulan walaupun puisi tadi awak tak cipta. Madam tak suruh awak cipta puisi kan. Tapi awak cari kerja tu bila dah siap tu tanya member. Comel tak? Nak tambah gapo lagi? Font ni sesuai ke tidak? Jadi ada seorang editor. Dialah yang tanggungjawab untuk kerja editing. Jadi kalau semua ada kata font ni kalau boleh tukar kepada Arial boleh tak? Apa tu member-member lain pun setuju. Tukarlah kepada Arial. Kerja editor ni memang agak susah lah. Bagi madam memang agak susah. Terutama bila ramai member lain yang banyak pandangan. Jadi madam lah, kalau madam jadi ahli kumpulan, orang lain tanya madam tentang pandangan tu, kita tengok usaha dia. Nampak comel dah, tak perlulah benda kecil-kecil macam contohnya, alah font ni tukar pada warna biru lah tiba-tiba kan, sedangkan tak ada mengganggu apa pun. Kesian ke editor, benda editing ni is not easy, benda editing ni susah. Jadi bila anda suruh tukar satu font, tukar kepada semua warna biru, dia kena daripada awal sampai akhir dia kena edit. Letih lah. Jadi benda kecil-kecil, remeh-remeh tak perlu tukar. Tapi kalau boleh tukar. Okay, yang penting kena ada nama dan juga rujukan tu kena ada kat situ ya. So this one hantar minggu ke-7 untuk 15% markah berkumpulan ya. Okay. Kemudian bermula minggu ke-10, anda akan ada satu pembentangan. Kejap. Tugasan 60%, GC, kerja khusus individu, berkumpulan pembentangan. One more thing yang madam terlupa kat sini ialah tugasan individu. Tak ada orang pun tolong betulkan madam. Apakah tugasan individu kami, madam? Tugasan individu anda tu, itulah bendanya yang tertinggal. Madam tak sempat nak beritahu tentang benda tugasan individu ni. Dan akan dibincangkan nanti awak buat buku scrap dulu lah sampai minggu ke-7. Dah madam tengok semua orang dah hantar buku scrap, baru kita bincang tentang tugasan individu. Madam tak susah, madam bagi sikit ya kepada awak untuk buat tugasan individu ya. Untuk pembentangan, kalau baca kat sini ialah buku scrap puisi dan video buku scrap pengucapan puisi. Sesi pembentangan memula minggu kuliah ke-10. Yang ni kita tengok kesesuaian boleh ke tak mula minggu ke-10. Sediakan media pembentangan secara kreatif. Setiap ahli perlu membentang masa pembentangan sesuai tak sesuai untuk lebih. Sesi pembentangan ini macam kita pernah bincang mula-mula dulu ialah sesi pembentangan berkumpulan. Apa saja puisi yang anda tulis dalam buku atas ni. Ni salah ni. Kalau ikutkan ni dia adalah perlu dibentang lah. Madam kena betulkan banyak sebab waktu mula-mula dulu tu 2-3 CG kena buat. So banyaklah yang tersilap tulis ni nanti madam betulkan. Hasil kerja khusus ini akan dibentangkan di sini. Tetapi anda membuat satu video.
video bukan pembentangan secara live. Tak. Tak nak. Okay, sekadar buat satu video mungkin berdurasi dalam 20 hingga 25 minit. Okay, biar berdurasi tu panjang lah. Bukan sekadar 5 minit punya video, tak. 20 hingga 25 minit. Lelaki ada 5 orang, perempuan 4 orang. Okay. Ambil saja satu grup sebab 20 hingga 25 minit tu banyak tu, panjang sebenarnya. So, apa yang perlu anda bentang? Anda perlu membentangkan buku skrip anda tu tadi dalam bentuk video. Jadi, anda boleh bermula dengan caranya ialah, okay, contohnya grup lelaki kan. Contohnya ketua dia Haikal. Contohlah Haikal jadi ketua. Haikal cakap, okay, untuk video ni nak minta Hamzah, Fikri, Amri. Siapa seorang lagi lelaki? Haikal, Fikri, Hamzah, Amri. Seorang lagi siapa ya? Tak masuk ke? Tak masuk kelas ini. Muiz ya, Muiz. Muiz on the way. Okay, Muiz 5 orang. So, Haikal cakap, korang 4 orang, ambil puisi ni. Okay, buku skrip tadi ada 15 puisi kan. Minimum 15. Kalau buat 20 puisi terpulang lah. Jadi, Haikal kata kita ada 15 puisi. Contoh, 15 puisi. Okay, bila bahagi dengan 5, seorang akan dapat 3 puisi. Jadi, kaedah pembentangan ni kreatif. Tak ada kata suruh deklamasi pun. Anda boleh deklamasi, anda boleh buat satu bentuk dokumentari, anda boleh buat satu bentuk macam discussion, anda boleh buat macam satu bentuk review, ataupun anda boleh buat macam satu bentuk lakonan. Tapi nak jumpa susah kan? So, caranya ialah salah satu cara yang termudah. Haikal cakap, okay, Hamzah, awak ambil puisi 1 sampai puisi 3 ni, awak buat satu video di mana awak review je. Puisi 1 sampai puisi 3. Saya bagi awak 5 minit untuk review. So, Hamzah akan review puisi 1 sampai review puisi 3 dalam masa 5 minit. Dia ambil video sendiri lah kat rumah dia. Dia tak jumpa. Okay, dia ambil video dia. Dia cakap lah, okay, berkaitan dengan puisi yang diletakkan dalam buku bla 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 bla, buat video dengan member. Okay, buat video member pun sebenarnya boleh. Boleh awak buat video macam ni, awak buat satu perbincangan, dia 20 minit lah. Awak rekod. Dalam video tu awak nak buat review ke, awak nak buat perbincangan ke, awak nak buat deklamasi ke, boleh. Awak rekod. Cumanya bila dia rekod macam tu, dia senang. Senang, awak tak perlu edit. Tapi kalau awak kutip video daripada member ni, awak kena masuk edit, merge the video kan. A little bit of, orang kata kerja tu susah sikit lah. Tapi pastikan bila anda buat video dengan member tu, dia jadi video awak tu mudah untuk awak just save. Lepas tu submit, tambah sikit sebanyak je. 2 orang je dalam satu kumpulan. 2 orang untuk 20 minit. Awak nak cakap apa, Fikri, kalau 2 orang dalam 2 minit? Lepas tu kalau macam yang dia cakap tadi, muslimat ni, sebabnya lebih mudah nak buat kerja. Bila ramai tu, kerja dia akan jadi lebih mudah. Nak cari puisi pun mudah. Nak tunjuk, nak cari gambar pun mudah. Lepas tu nak habiskan masa video dalam masa 20 minit pun mudah. Tapi macam itulah Madam cakap, it's up to you lah. As long as it's more than one person. Lebih daripada seorang. Janganlah seorang tu. Sebab kerja berkumpulan kena lebih dari seorang. Kalau rasa 2 orang dah boleh memadai untuk awak buat kerja, terpulang pada anda. Tapi Madam menggalakkan, orang kata lebih banyak orang, lebih banyak akalnya, lebih banyak mindanya, lebih banyak discussionnya, dan lebih sikit tugasannya. Okay, terpulanglah Fikri kalau rasa nak buat 2 orang, Madam benarkan. Okay. Jadi bila ada pengucapan puisi tu, kena ada dalam bentuk video. Buat video tu jadi sangat menarik. Kalaulah diikutkan, Madam lebih berminat untuk video-video yang ada subtitle kat bawah. Apa yang dia cakap, dia tulis kat bawah tu. Subtitle maksudnya kalau bahasa Melayu tu, macam Madam cakap sekarang kan ada subtitle kat bawah. Itu lebih senang untuk Madam rujuk. Sebab kadang-kadang bila anda bercakap dalam video perbentangan, ramai juga yang bercakap slow, perlahan kan, suara gemersik bayu macam tu kan. Dengar tak dengar je kita apa yang dia cakap. Tapi kalau tulis kat bawah tu, benda tu lebih jelas. Sari kata ya. So boleh, yang itu
video ni anda boleh hantar, dah siap boleh hantar. Mungkin pembentangan dia tu akan madam keluarkan video dia dan madam bagi markah secara online. Dalam kelas lah. Okey, kita kelas hari ni, okey, madam kata hari ni kita tengok video daripada kumpulan Hamzah. So madam buka video tu, kita tengok untuk 20 minit. Kemudian mungkin kita bagilah Hamzah dan ahli kumpulan dia untuk mungkin bagi tahu sikit lah. Bagi tahu sikit sebanyak apa videonya, bagaimana cara usaha video dilakukan, menggunakan apps apa, cabaran ke, halangan ketika membuat video. Okey, sikit sebanyak tu kita buat online, tapi video tu dah siap. Dah siap secara, orang kata awak hantar kepada madam dalam bentuk apa, apa dia? Dalam bentuk, apa tu, AVI ke, okey. Dalam bentuk AVI ke, HD ke, HD RIP ke, ikutlah. Tapi kita tonton sama-sama dalam kelas online dan berlaku sedikit soal jawab. Sebab madam pun nak tahu juga bagaimana kaedah pembuatan video, apa halangan awak, okay, ada apa-apa nak tambah ke, something like that. Okay, jadi kreatif lah cara, boleh katakan dalam arti kata lain, tak payah tanya banyak pun, benda ni adalah kreatif. Satu je madam boleh jawab untuk buat benda-benda ini, anda kena kreatif. Tema tu kena, yes, sebaiknya awak dalam satu tema memang kena fokus kepada satu tajuk saja. Tema tu besar, dia contohnya macam tema sambutan perayaan kan. Sambutan perayaan ni besar. Awak ambil satu sahaja tajuknya. Contohnya, Cahaya di Aidilfitri. Ada lagu Black Dog Bond kan, Cahaya di Aidilfitri. Jadi, tajuk awak tu, awak sekadar fokus kepada Aidilfitri. Tajuknya tu pandai-pandai lah nak bagi tajuk yang sangat kreatif dan sangat menarik untuk orang baca. Tapi fokuskan kepada satu tajuk je. So, semua puisi-puisi awak berkaitan dengan Aidilfitri sahaja. Kalau nak lebih kecil, fokus tu ialah Aidilfitri bersama apa tu, bermaafan di Aidilfitri. Semua puisi tu semua berkaitan dengan kemaafan sahaja di Aidilfitri. Kemaafan kepada keluarga, kemaafan dalam kalangan rakan-rakan, kemaafan kita bertaubat kepada Tuhan, kemaafan kita kepada alam ke dan sebagainya ke, ikutlah. Tapi bila kita semakin fokus, sebenarnya benda tu lebih cantik daripada awak ambil sambutan raya Aidilfitri pun dalam tu, Aidiladha pun dalam tu, Raya Cina pun dalam tu, Deepawali pun dalam tu, Pah Kegawai pun dalam tu. Tak nak lah, benda tu akan jadi messy lah. Walaupun semua tu perayaan, tapi kita tak nak banyak sangat. Kalau boleh fokus. Itu lebih menjurus kepada maksud sebenar pembuatan buku skrip puisi itu melalui tema yang diberikan. Okey, dah setengah jam dah sembang pasal ni. Kita tak nak masuk terus kepada nota seterusnya. Boleh Okey, hari ni kita akan bincang tentang apa tu teks PDF kita ni. Okey. Hari ni ialah kita nak tengok kepada teks yang terakhir iaitu teks berita. Okay, untuk teks berita ni, nak tak nak anda kena tahu dan kena faham. Okay, kita dah habis dah pasal buku skrip. Jangan pula duk pening lagi pasal buku skrip. Biar lu pening lepas ni. Okay, kita masuk nota kita. Okay, untuk teks berita, satu je madam nak awak faham untuk menulis teks berita, ia bukan lagi seperti penulisan teks-teks berita pada zaman dulu. Kalau diikutkan pada zaman dahulu, teks berita yang ada di tanah Melayu, di negara kita, pada awal pengeluaran teks-teks berita zaman-zaman dulu sebelum zaman kemerdekaan, adalah teks berita yang banyak berunsur kepada membangkitkan semangat nasionalisme dalam kalangan rakyat Melayu. Jadi penulis-penulis yang hebat seperti Za'bar, On Jaafar, dan juga Abdul Rahim Kajai adalah mereka yang menulis untuk berita-berita ataupun surat khabar pada zaman tu seperti surat khabar Utusan Melayu, Warta, yang mana dia merupakan wadah kepada kebangkitan semangat nasionalisme untuk kemerdekaan.
Itu dulu punya, dulu sebelum kita merdeka. Jadi penulisan-penulisan dia banyak penulisan yang bersifat provokasi, yang bersifat pendedahan. Dia beritahu bahawa British macam ni, Jepun macam ni. Jadi rakyat Malaysia bangkit, bangkit bila membaca berita. Itu dulu. Lepas tu kita sikit sebanyak kita mula berubah kepada penulisan yang lebih kepada bersifat lepas merdeka lebih kepada bersifat sosial, ekonomi dan juga politik. Politik masih tak tinggal lah. Kita masih memperkatakan tentang politik dalam penulisan berita. Okey, cerita tentang ekonomi kan, tentang ekonomi kita, bagaimana okey keadaan mata wang Malaysia dan juga ekonomi kita dengan orang-orang luar negara, urusan perniagaan dan juga sosial. Sosial ni banyaklah berkaitan dengan masyarakat, berkaitan dengan insiden, tragedi, itu yang banyaklah. Tapi pada teks berita pada zaman sekarang, agak mendukacitakan lah sebab teks berita pada zaman sekarang ni, Madam boleh cakap lah, cerita artis masak hangus pun masuk dalam berita. Kan cerita Aiman Tino masak apa baru 2 tahun lepas ke, buat lemang tak jadi ke apa ke. Jadi benda-benda remeh pun dah menjadi berita pada zaman sekarang. Saja sebab nak menjual, sebab orang-orang kita kan asal artis je viral kan. Tu semua jadi harian surat khabar sekarang ni, berita-berita mereka lebih banyak memviralkan tentang seseorang. Yang pasal Sugu Pavitra tu, Sugu bercerai dengan suami dia, jadi viral sangat, boleh jadi satu berita hangat pula. Orang nak tahu pasal artis, orang nak tahu pasal benda-benda yang banyak panas ni. Okey, yang terbaru pasal imam muda nikah, nikah baru, tinggalkan isteri dengan 5 anak. Wallahualam bisawab, Madam tak tahu nak jawab benda macam tu. Tetapi benda-benda macam tu diviralkan, dijadikan sebagai satu berita yang seronok dilaporkan. Lain dah daripada tujuan berita pada satu masa dulu, peranak akbar. Okay, jadi apa sekalipun dari segi penulisannya, ia masih lagi menggunakan format dan juga ciri-cirinya tu masih samalah. Okay. Contohnya, pertama fakta yang tepat. Walaupun benda tu benda viral, tapi masih lagi wartawan mencari dan melaporkan fakta yang tepat. Dia tak boleh keluar sesuatu yang bersifat atas angin, tak boleh. Fakta untuk berita kena wajib tepat. Tarikhnya kena tepat. Kronologi yang berlaku kena tepat. Siapa yang terlibat kena tepat. Dia tak boleh main agak-agak, tak boleh. Itu bukan ciri berita, itu ciri kabar angin. Zaman sebelum wujudnya berita, zaman dulu, zaman Kesultanan Melayu Melaka ke, ataupun zaman-zaman sebelum orang tahu menulis kan. Berita pada zaman itu disampaikan daripada mulut ke mulut. Orang kata berita mulut lah, kabar angin. Daripada cerita-cerita orang-orang yang suka berjalan jauh, dia ceritalah, aku dengar daripada negara seberang bahawa negara kita gini. Jadi mereka mendengar dan menyampaikan. Tapi untuk itu adalah berita angin lah, atas kabar angin. Sekarang ni fakta berita ialah fakta yang tepat. Okey, mereka terpaksa mewajibkan diri mereka untuk memberi sesuatu yang tepat. Kalau tak tepat, boleh kena saman. Jangan main. Boleh kena saman. Sebab benda tu adalah bukti dokumentasi. Dia bukti bertulis. Jadi kalau salah, mereka kena minta maaf. Kena buat pernyataan ralat. Ralat ni maksudnya salah. Jadi ada beberapa buah surat khabar yang pernah keluarkan beberapa fakta yang tak tepat. Mereka next keluaran seterusnya, mereka akan kata, okey, ralat maklumat. Pada surat khabar bertarikh bla 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 bla, kami meminta maaf berlaku ralat. Okey, fakta yang sebenar ialah berapa. Jadi dia kena minta maaf. Dia tak minta maaf, boleh kena saman. Bukan saman ratus-ratus, boleh saman sampai juta-juta. Okey, jadi itu yang penting, teks berita kena fakta yang tepat. Kedua, benar-benar akan, sedang atau telah berlaku. Dia ada 3 tenses kat situ lah, ada 3 pernyataan masa, sama ada akan berlaku, sedang berlaku ataupun telah berlaku. Tapi
dia punya kata kunci dia ialah benar-benar, bukan main-main, bukan sesuatu yang dongeng, bukan. Benda tu betul-betul. Contohnya akan berlaku. Jadi berita mengkhabarkan bahawa contohnya macam perayaan sambutan Hari Kemerdekaan akan diadakan di bla 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 pada 31 Ogos tahun 2020. Itu akan. Dia melaporkan yang akan berlaku. Yang sedang berlaku, okey, katakanlah benda tu masih lagi dalam program, contohnya program 3 hari 2 malam, tapi dia dah laporkan. Contohnya pagi ni ada perasmian tapi program berlangsung selama 3 hari 2 malam. Jadi dia laporkan hari ini lepas perasmian, program ini sedang berlaku daripada hari ini sehingga bla bla bla. Jadi benar-benar sedang berlaku dan ataupun benar-benar telah berlaku. Benar-benar lah. Ada fakta-fakta dan isi yang betul-betul menunjukkan itu berlaku dan dilaporkan secara tepat. Yang ketiga, unik dan menarik untuk dilaporkan. Yang ini adalah satu ciri kriteria berita yang dipegang oleh kebanyakan wartawan zaman sekarang. Unik dan menarik. Sebab apa? Kita pun faham juga. Kita faham bahawa sekarang ni orang dah mula dah tak beli surat khabar kertas. Okey, tengok apa yang berlaku kepada banyak surat khabar. Alhamdulillah, utusan Malaysia dah kembali dah kembali di pasaran. Tetapi dulu pun utusan Malaysia terpaksa tutup sekejap. Kita tak tahulah apa yang berlaku, tetapi kita faham bahawa pada zaman ini orang dah tak beli surat khabar. Contohnya generasi zaman sekarang. Mereka tanya awak sendirilah, awak semua baca ke surat khabar? Beli ke tak surat khabar? Banyak artikel lah internet je. Itulah kan. Ada yang beli bagus. Fazira beli ke ayah yang belikan? Kalau ada ibu bapa yang masih membaca surat khabar atau melanggan surat khabar, itu bagus. Sebenarnya ibu bapa ni mereka masih lagi mengamalkan pembacaan yang orang kata secara manual. Kena beli untuk atuk. Atuk suka baca. Fazira kata direct dia jawab. Kena beli untuk atuk. Maksudnya atuk yang membaca. Orang-orang zaman dulu dia masih lagi berpegang kepada kelebihan surat khabar tu. Surat khabar memang menarik lah. Memang menarik untuk dibaca. Kita boleh potong, kita boleh simpan. Zaman madam dulu, madam pernah lah buat satu buku scrap. Buku kosong lah, buku sekolah yang kosong, buku tulis kosong tu. Satu buku tulis tu madam simpan. Mak madam langgan surat khabar. Mak dulu suka baca surat khabar. Okey, mak langgan 2-3 surat khabar. Mak bukan langgan utusan Malaysia je. Mak langgan utusan, mak langgan berita harian. Lepas tu mak langgan satu lagi New Straits Times. 3, bahasa Inggeris pun mak langgan juga. Jadi setiap hari madam dapat 3 surat khabar. So, kerja madam ialah madam suka New Straits Times. Madam suka baca kartun dia. Bahagian kartun tu dia ada macam kartun Snoopy, kartun Garfield kan. Madam suka yang kartun Garfield. Jadi madam pun potong kartun Garfield tu, tepek-tepek dalam buku madam. Setiap hari madam akan potong tepek. Bila mak tak baca lah. Selalu mak baca pagi. Petang tu bila madam balik sekolah, tanya mak dah baca mak? Mak kata dah baca. Ambil, bawa masuk bilik, potong, tepek dalam buku, jadi buku scrap. Kecil lu rajin. Sebab itu je yang kita buat waktu kecil dulu. Mana ada benda macam phone, macam internet apa tak ada. Bila petang tu orang kata balik sekolah, buat kerja sekolah. Dah habis kerja sekolah tu, mulalah main-main kat padang, main lari-lari semua kan. Peluh-peluh balik tu, mandi solat semua. Malam tu ada masa, potong-potong, tampal. Potong-potong tampal. Suka. Kat sekolah pun member buat. Jadi, bila kita pergi sekolah, dah cukup satu buku tu, kita tukar dengan member. Dia buat kartun lain, kita buat kartun lain. So, tukar buku scrap tu dengan member. Dia bagi kita baca, kita baca. Dia jadi macam buku komik pula. Komik Garfield. Kita ambil daripada surat khabar. Jadi, surat khabar ni dulu terasa madam ada satu history dengan surat khabar. Seronok sangat. Ataupun macam yang minat artis pula. Artis lah. Macam kakak madam dulu dia minat Siti Nurhaliza. Abang madam pun dia minat Siti Nurhaliza. Jadi katakanlah macam ada, kadang-kadang dia bagi poster artis tau. Dia tak gambar artis besar sangat. Dulu zaman dululah. Jadi nak beli poster dulu zaman tu. Mana ada duit kan. Tengok gambar ni ada gambar poster Siti Nurhaliza besar. Abang kakak madam minat kan. Dia gunting gambar Siti Nurhaliza tu letak dalam buku dia ke, tampal kat bilik dia ke. Zaman tu semua dapat daripada surat khabar. Semua cerita, gambar semua ambil daripada surat khabar. Seronok sangat. Lepas tu surat khabar yang tak guna buat alas makan nasi. Okey, adik-adik ramai duduk atas lantai, buka surat khabar, duduk situ makan nasi atas surat khabar.
Tumpah apa semua, dah habis makan, gonyok-gonyok surat khabar, buang. Jadi itu cerita zaman surat khabar dulu. Tapi sekarang ni wartawan kita boleh tengok bahawa mereka terpaksa mencari yang viral. Ya betul, mereka terpaksa mencari yang viral. Gambar artis K-pop. Oh, dan lah artis K-pop keluar surat khabar kan. Zaman media dulu mana ada artis K-pop keluar surat khabar. Okey. Jadi mereka nak tak nak untuk bersaing ataupun untuk orang kata menempatkan diri mereka di hati para pembaca pada zaman kini, mereka kadang-kadang terpaksa keluarkan berita-berita yang memang menarik minat lah. Nak tak nak kena letak juga cerita artis. Nak tak nak kena letak juga cerita-cerita isu-isu hangat. Orang-orang lama dia suka baca apa? Dia suka baca pasal politik. Suka sangat baca pasal politik. Jadi mereka akan mengeluarkan isu-isu politik yang hangat-hangat sebagai tajuk berita mereka. Lepas tu, bila online, kita pergi tengok kat online, mereka kadang-kadang apa yang keluar di online tu, dia akan keluar online dulu. Lepas tu baru keluar surat khabar juga, lepas tu lah selepas beberapa jam lah baru keluar surat khabar. Sebabnya selalu cerita yang on spot ni, dia akan terus masuk online. Itu kelebihan online, teknologi kita. Tapi keesokannya akan keluar surat khabar. Orang-orang tua lebih suka baca surat khabar daripada baca dalam phone. Okey, memberikan pengaruh pada masyarakat. Ya, kita nak bagi pengaruh pada masyarakat lah melalui surat khabar. Masih lagi, surat khabar ni sebenarnya satu medium. Dia ada satu medium ataupun perantara yang kuat memberi pengaruh kepada masyarakat. Sebab itulah masyarakat pada zaman dahulu, pada zaman sebelum kemerdekaan, kenapa kita boleh ada semangat nak merdeka? Sebab surat khabar zaman itulah menaikkan semangat berkobar-kobar kita untuk merdeka. Itu sebenarnya satu pengaruh surat khabar ataupun berita kepada kita. Sekarang ni, saya pun tak tahu nak kata pengaruh ke tidak sebenarnya surat khabar ni sampai zaman sekarang. Saya tak pasti sama ada surat khabar yang beri pengaruh pada masyarakat zaman sekarang. Yang banyak mempengaruhi masyarakat pada zaman sekarang ialah lebih kepada media sosial lah. Lebih kepada Facebook, Instagram, YouTube. Itu yang banyak memberi pengaruh pada masyarakat. Surat khabar mungkin memberi informasi kepada masyarakat sekarang ni. Dia informasi, dia letak kat situ. Tetapi yang betul-betul bagi pengaruh sekarang ni dah berlainan dah. Okey. Nombor 5, menyatakan masa, tempat dan kronologi peristiwa. Ya, kalau ikutkan tu kita kena ada kronologi. Okey, kronologi dia ni sekejap boleh dengar madam cakap apa? Okey. Okey. Lag. Okey, internet madam lag. Sorry. Sebabnya ada call masuk tadi. Okey. Boleh Jadi kronologi ni ialah rentetan peristiwa tu. Kena ada masa, tempat, kalau boleh tahu pukul berapa berlaku, ambulans sampai pukul berapa, and so on tu lagi elok. Dan berobjektif. Kena ada objektif dia, maksudnya benda tu bukan subjektif. Subjektif ni sesuatu yang tidak boleh diterangkan. Tapi objektif ni ialah sesuatu yang jelas. Baca tu bukan meleret-leret. Dia baca, dia just report ataupun laporkan apa yang berlaku secara langsung. Terus. Itu objektif. Menggunakan bahasa baku bertahap sederhana, yakni mampu difahami semua laporan masyarakat dan bersifat komunikatif. Okey. Madam nak kongsi dengan awak. Ada dah madam buka dalam PowerPoint tapi tak berani nak tutup internet sebab nanti madam punya ni hilang. Okey, kita tengok akhbar. Akhbar Tanah Melayu. Ini madam nak tunjuk bahawa penggunaan bahasa Okey. Mana Okey, kalau tengok kalau cari akhbar Tanah Melayu ni banyaklah. Okey. Kita tengok bahasa dia. Oh, tak boleh buka besar. Okey. Nampak Tak nampak kecil. Tak ada gambar besar. Ni bahasa Inggeris. Akhbar zaman dulu dia banyak bahasa Inggeris. Akhbar dia.
Okey. Kecil juga. Kalau tengok bahasa dia, amboi, posyat. Seluruh rakyat bertempek. Okey, awak tengok ejaan dia adalah ejaan Melayu lama pada zaman dahulu. Ada madam terjumpa tadi, dia guna short form. Sekejap surat utusan Melayu. Ni. Tengok dia guna kata ringkas bahasa kebangsaan, bahasa rasmi tunggal. Zaman dulu penulisan ini tidak menggunakan bahasa baku lah. Memang dulu dia tulis tu menggunakan bahasa Melayu lama. Macam mana dia bercakap, macam itulah dia akan tulis. Yang dulu, sebab kita dulu tak ada lagi penubuhan DBP, Dewan Bahasa dan Pustaka, yang menjadi medium untuk dirujuk perkataan-perkataan Melayu. Ini zaman tahun bila ni? 1967. Selepas daripada penubuhan Malaysia 1963 tu dibuat, barulah diletakkan bahasa kebangsaan, bahasa rasmi tunggal. Jadi kat sini nampakkan penggunaan short form, tulisan-tulisan lama. Tapi untuk surat khabar pada zaman kini, ia berbeza. Kita menggunakan bahasa baku dan kita kalau boleh tu, bahasa yang digunakan itu ialah bahasa yang mengikut piawaian Dewan Bahasa dan Pustaka. Kena rujuk kamus untuk ejaan. Kita tak nak berlakunya salah ejaan di berita, sebab apa? Berita ialah rujukan penulisan. Orang akan terekot-ekot penulisan. Sekiranya salah tulis, orang akan terpengaruh mengikut penulisan yang salah. Kita tak nak beza tulisan sekarang. Okey. Yang ini format piramid terbalik. Okey, kalau tengok sini format piramid terbalik. Ini kaedah format penulisan berita, di mana judul berita kita tu, headline kita tu adalah headline secara umum. Okey, apa yang kita nak cakap dalam tu, cakap kalau boleh tajuk itu adalah tajuk yang unik, tajuk yang menarik perhatian dan tajuk yang merangkumi semua isi berita. Okey, deadline ni ialah tarikh dia. Selalu kita bagi tarikh ataupun mungkin dekat sekarang ni tak banyak dah letak tarikh, sebab kita tahu tarikh surat khabar tu bila. Selalunya berlaku pada hari sebelum. Tapi setengah-setengah surat khabar dia masih letak, walaupun hari ni adalah berapa bulan hari ni? 4 hari bulan Ogos. Okey, surat khabar hari ni keluar 4 Ogos, tetapi tarikh kita masih nak letak lagi 3 Ogos. Kuala Lumpur. Boleh letakkan tarikh dan juga tempat. Ataupun benda tu adalah berita 2 hari lepas ke, terpulang kepada kita, tapi kena ada mention tarikh dia tu bila berlaku secara lebih jelas. Kalau perlu ya. Okay, lead isi berita. Apakah isi berita? Selalunya isi berita yang penting sekali. Kisahnya kita nak cerita pasal tragedi kemalangan di Gua Musang. Hasil daripada orang ramai daripada Kelantan nak balik ke KL semalam. Jadi ada satu kemalangan besar berlaku di Gua Musang, wallahualam. Contoh. Jadi isi berita kita dulu kat situ. Dua kanak-kanak terbunuh di dalam satu kemalangan jalan raya di antara sebuah kereta Myvi, Perodua Myvi dan juga lori muatan berat. Contohnya lah. Kita start macam tu, isi berita, apa lead dia. Kemudian body dia apa? Body tu kita barulah beritahu secara jelas. Apa yang berlaku, perjalanan Myvi daripada mana ke mana, lori daripada mana ke mana. Kemudian apa yang berlaku, mungkin Myvi mengantuk ke, orang lori ke mengantuk. Kat situ baru cerita, last sekali barulah kaki berita. Kaki berita ni kita mungkin boleh buat rujukan. Jalan tersebut telah banyak kali menyaksikan kemalangan berlaku, terutama pada musim-musim perayaan. Maksudnya kita tarik balik beberapa rujukan lama yang mengatakan tempat tu memang tempat panas berlakunya kemalangan. Jadi bila awak tulis macam tu, dia akan lebih fokus ke bawah. Itu maksud piramid terbalik, daripada general kepada fokus. Ataupun daripada perkara besar kepada perkara yang lebih kecil. Di mana bila orang baca tu, dia lebih faham. Bukannya lebih tak faham. Okay. So, ini formatnya kena follow. Struktur teks berita. Untuk struktur,
Ni ada 3. Satu, teks berita merupakan susunan cara teks. Orientasi. Orientasi berita pembuka untuk satu peristiwa yang diberitakan dengan mengandungi penjelasan ringkas mengenai berita tersebut. Kita kena buka dengan buka berita dengan ringkas sahaja, ringkas. Macam dia cakap, kita tak nak meleret-leret. Ni berita ni dia sangat terhad sebab satu berita Malaysia nak letak dalam surat khabar. Okey, pendek, ringkas tapi tepat. Supaya orang faham peristiwa yang berlaku. Okay, peristiwa itu kita boleh kisahkan dia daripada awal hingga akhir, tapi kena ada fakta kan. Kronologi kejadian juga kenalah betul dan tepat. Sumber berita daripada mana kita temu ramah mangsa ke, ataupun diceritakan oleh kawan mangsa ke, oleh orang daripada orang terdekat ke, itu sumber-sumber kita, ataupun mungkin melalui pembacaan ke, ataupun mungkin betul-betul melalui eyewitness, saksi daripada penulis berita sendiri ke. Okey, jadi yang pentingnya ialah dia sahih dan kita boleh percaya terhadap apa yang didasarkan dalam sumber berita kita. Okey, gaya bahasanya kebanyakan masanya ialah kita menggunakan kata kerja pasif. Kata kerja pasif ni adalah contoh ayat ni. Contohnya, polis Diraja Malaysia menyabitkan kapal-kapal lanun tersebut dengan 5 kesalahan merompak kapal-kapal kecil di Laut Cina Selatan. Menyabitkan, merompak ni kata kerja pasif. Kata kerja pasif dia bukan aktif. Aktif contohnya ahli sepak bola. Itu kata kerja aktif lah. Macam contoh menunjukkan perlakuan itu aktif. Tapi pasif ni benda tu selalunya telah berlaku. Telah berlaku dan juga dan ia lebih tindakan dan kelakuan itu tidak nampak berlaku secara aktif ketika pembacaan. Ia nampak seolah-olah benda itu telah pun berlaku dan dia pasif, duduk situ. Polis Malaysia menyabitkan. Maksudnya benda ni dah telah dilakukan oleh Polis Malaysia. Dia menyabitkan. 5 kesalahan merompak. Maksudnya dah berlaku ke merompak tu atau tengah berlaku. Dia mungkin telah berlaku. Jadi ayat-ayat pasif itu digunakan dalam bahasa pemberita. Menggunakan kata kerja pewarta yang mengindikasikan sesuatu percakapan. Saksi mengatakan. Okey. Saksi mengaku. Okey, dia membuat pertuduhan, dia mendakwa. Okey, itu ayat-ayat kata kerja pewarta ya. Kata keterangan adverb adalah kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain. Okey, kita boleh guna kata keterangan lah. Adverb ni contohnya dia saksi mengatakan, ada kat atas ni tak, peragut telah meragut dengan tiba-tiba. Okay, adverb, I think adverb is suddenly, something like that. Suddenly, tiba-tiba. Jadi kata keterangan adverb ni baru kita tahu bahawa peragut ni datang tanpa disedari. Jadi ayat-ayat itu memberikan satu penerangan lain kepada kata kerja yang kita gunakan. Konjuksi atau kata hubung. Okay, conjunction, kata hubung. Digunakan berhubungan dengan waktu. Kemudian, setelah, akhirnya, semalam, selepas itu. Jadi gunakan kata hubung dengan baik. Ayat langsung adalah ayat yang digunakan sama daripada butir ayat yang disebut oleh pembicara seseorang. Okay, kita nak guna ayat langsung. Katakanlah kita nak guna ayat langsung ataupun kita ambil direct dia punya percakapan daripada temu ramah. Contohnya anda temu ramah Ketua Polis Negara. Jadi anda letak dalam inverted comma tu ayat langsung dia tu. Boleh letaklah, saya merasakan bahawa kita berjaya menempaskan lanun. Lepas tu, tutup inverted comma, ada comma, seperti mana yang dilaporkan oleh Ketua Polis Negara. Okay, jadi ayat langsung ni kita boleh guna secara langsung daripada orang yang ditemu ramah. Memberitahu perkataan orang lain dalam bentuk ayat berita pun boleh juga. Bahasa juga adalah baku, tahap sederhana, menarik, singkat, padat, komunikatif dan berobjektif. Okay, ingat ada benda-benda kriteria dia ni. Menarik, singkat, padat, kena ikutlah tu. Okay, unsur-unsur teks, walau bagaimanapun tak boleh lari daripada 6 unsur teks. What, who, when, where, why, how. Okay, yang 5W1H ni adalah satu unsur teks yang mana bila ada ke 6-6 ni, kita sebenarnya telah berjaya menulis satu teks berita yang lengkap. Okay, kita ada mendedahkan apa yang terjadi, kita beritahu siapa yang terlibat, bila ia berlaku, di mana berlaku, kenapa berlaku dan bagaimana berlaku. Ada 5W1H, teks berita tak perlu panjang. Pendek, tepat, ringkas. Pastikan ada ke-6 ni. Mungkin dalam exam yang dia boleh tanya,
Madam boleh kata, okey, anda membuat liputan tentang satu kemalangan ngeri yang berlaku di Gua Musang. Jadi Madam bagi semua ni. Madam bagi nama yang terlibat semua. Anda kena tulis sebuah berita, teks berita. Ni soalan exam ni. Jadi anda kena tulis teks berita tu. Kita tulis macam ni. Macam ni. Ni contoh teks berita. Sebab Madam menang juara cerpen dulu. Sumpah Jabatan Ajar dekat Negeri Kelantan. So, ni dikeluarkan oleh Utusan Malaysia. Tengok kat situ memang sangat-sangat pendek dan ringkas. Yang ini tadi deadline dia. Ada nak tulis kuarter baru 22 Julai. Inspirasi karya klasik Hikayat Gul Bakawali serta watak Jemaah Ular drama Hindi Nagin. Memberi tuah buat bekas pensyarah bahasa Inggeris Tuan Siti Masa Zamir Atun, Long Tuan Kecil apabila muncul juara kategori cerpen Peraduan Penulisan Kreatif 2018. Ayat dia seolah-olah satu ayat, satu perenggan. Okey, Madam boleh cakap macam tu. Jadi ayat dalam satu perenggan tu ialah ayat yang banyak isi tapi dia buat pendek dalam satu ayat. Tapi maintain dalam satu perenggan. Okay, Tuan Siti Masa Zamir Atun 37 berkata, ni ayat apa ni dia kata ayat langsung berkata kemenangan cerpennya bertajuk Sumpah Dewata Naja berkisah tentang Purbawara. Kerajaan Jelmaan Ular mengulangi kejayaannya tahun lalu menduduki tempat pertama dalam pertandingan anjuran kerajaan bla bla bla. Tengok sangat-sangat pendek kan. Pendek ringkas kat situ. Jadi macam nilah untuk tulis berita. Boleh? Kalau boleh, insya-Allah adalah dalam tugasan Madam akan mungkin menyuruh anda menulis teks berita dan kita mungkin akan semak teks berita. Kalau nak tanya Madam berapa patah perkataan, tak panjang pun, tak panjang, dalam 100 hingga 150 patah perkataan je, tak panjang. Okey, yang penting ni ada 5W1H ni kena ada. Kena cari kat mana, apa, siapa, bila, kenapa dan bagaimana. Kena tulis, kena cari semua tu dan pastikan semua ada letak dalam isi berita. Okey, ada apa-apa soalan nak tanya sebelum kita berakhir? 1 minit lagi tinggal. Tak ada. Okey, jadi Madam harap anda semua jangan lupa tentang CG anda tu. Course guideline tu. Kerja berkumpulan, buku skrap puisi. Harap boleh hantar pada masanya. Paling lewat 22 bulan Ogos ni. Madam akan bagi contoh nanti dalam grup WhatsApp. Okey. Kalau tak ada apa-apa soalan, Madam ucapkan terima kasih sebab hadir. InsyaAllah awak boleh, Madam bagi link nanti. Link YouTube Madam. Awak boleh masuk bila-bila masa. Dan kalau nak view, boleh view. Lepas tu kalau nak komen, boleh komen dekat situ pula. Kita sembang kat situ pula untuk sebarang komen. Dan juga boleh jadikan sebagai rujukan anda setiap kali anda masuk. Jangan lupa subscribe. Okey, itu saja daripada Madam. Terima kasih banyak. Okay, jumpa dalam kuliah seterusnya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.